Ini dibeli sini sih ya. Boleh beli enak. Beli enak. Sini sih. Beli bawa usi. Beli mengatakan itu, beli mengatakan. Enak bawa pulpit sini, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri. Ada sudah menghadapnya semua nafsir punya tadi. Ben apa saya? Saya ben. Bismillahirrahmanirrahim. Kan betul. 432. Baik kedua pada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yufsidu sawma. Katanya musannif rahimahullah ta'ala, ini satu bab pada menyatakan perkara yang merosakkan sauma, yang merosakkan puasa. Puasa ini ialah satu ibadat yang sudah sah, kemudian terjadinya perkara yang merosakkan, terjadi perkara yang membatalkan. Itu panggil rosak. Adapun kalau tak sah berbeza. Mana apa? Tak sah ni ia tak jadi di mula lagi. Kalau batal atau rosak, bagaimana bagai itu jadi? Ia punah di tengah-tengah. Kalau tak sah ni ia tak jadi di mula lagi. Nampak? Itu panggil tak sah. Bila dia tak sah mayamu batal apa mayamu lain, batal maya lain, tak sah maya lain. Batal maya dia punah di tengah jalan. Tak sah maya dia tak biasa jadi. Mula-mula tu tak pakai dah maya dia. Apa dah? Tak sah sikit buk atau bahasa kita lah. Tengok. Dan setengah daripada perkara yang boleh merosakkan ibadat puasa, iaitulah wa in ulima ba'duhu mimma marra. Dan jika sekalipun telah diketahui daripada sebahagian daripadanya, sebagian yang telah lalu, kalau tahu dah dulu pun tak apa. Boleh jadi kita tahu dah dulu perkara-perkara daripada apa yang telah lalu mimma marra. Mana? Duduk mengaji syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa. Kalau hak merosakkan syarat, merosakkan rukun, batal ya. Nampak tak kita mengaji rukun-rukun dengan syarat? Mana? Iaitu setengah pada perkara yang membatalkan puasa, wa huwa wusulu ainin min manfazin jufahu walau bihuknatin, ataupun ma'il madmadatin awistin syakin bimubalawatin. Mana setengah daripada perkara yang membatalkan puasa kita itu, yang merosakkan puasa, wa huwa wusulu ainin min manfazin jufahu, iaitulah sampai ain, jisim satu benda tu sampai daripada lubang tubuh yang terbuka. Min manfazin jauh pahu, daripada lubang tubuh yang terbuka kepada ronggonya. Sekalipun walau bihuknatin, sekalipun sapa tu dengan sebab huknah. Huknah ni yang masuk ubat kok punggung, cocok. Sekalipun sapa tu dengan tujuan nak masuk ubat je, nak masuk ubat punggung je. Atau sampai kepada rongga tu, au ma'imad madatin awistin syakin, ataupun air sampai tekok tu dengan sebab ia khamu. Khamu ini maya, atau dengan sebab dia istinsyak ni masa air kena dalam hidung. Tak batal lagi. Kalau dalam hidung tak sampai hak dia ni, khamu tak sampai tekok, tak apa lagi. Kalau gitu batal. Hak mana khamu dengan istinsyak ni? Istinsyak tak sampai tulen, tak ada apa lagi. Kukuk luar je. Pak kata batal, masa air kena dalam hidung istinsyak.
Batang masuk air dalam mulut kamu. Bila dia dengan sebab bimubalah watin dengan sebab mubalah go berdoa bersungguh-sungguh bersangatan terus kata terus semangat kamu padu mana tahu kuat doa untuk perah mulut terus ya kamu ni kita kayaknya kita apa kita mulut kita buat mana buka kata mulut kita ni kalau ada gigi kita ni gigi atas bawah ni atas bawah ni ada kamu atau setengah hari gigi kita gerak mana yang gerak apa yang gerak pipi ya maknanya air itu ada tekanan dia pun penuhannya dia tekanan penuh tekanan yang masuk ke belakang ke mulut depan tu nampak tak tekan masuk ke belakang batal pasal apa pasal bersangatan adapun kalau ia khomo atau masuk air ke dalam hidung tidak bersangatan ini tak batal mana seperti ia khomo biasa je khomo pemama ambil kehad lalu telah juga ana misal beri air itu slow ia khomo air hak apa air ni dia gimuk beki air belakang habis ni bola 2 jam masuk tak apa kita saja alhamdulillah terbuka dah kau ni buka esok tak apa 2 jam pisah ke tak ada pak khomo doa kau tak khomo ada khomo ke ada tak ada kocok banyak kali dah ada pun kalau pisah di khomo dengan jalan mubarak khomo boleh jodoh ataupun masuk air ke hidung dengan mubarak betul masuk air ke hidung masuk dengan tidak air tahi hidung masuk lagi lebih baik dia ini batal puasa sebab apa mana hari mana dia bila berdoa masuk ubak ke punggung mana kata bahasa Dayak begitu juga bahasa Dayak bila pernah ni masuk ubak ke dalam punggung kata bahasa Dayak apa syarif tak ada banyak sini bahasa Dayak main dengan misal aku nak masuk ubak kau untuk misal bahasa Dayak dia bahasa Dayak dia main kena mubalah tu tak apa bahasa Dayak mubalah ni basuh sungguh-sungguh. Kalau khomo tak boleh bersungguh-sungguh, kalau tertelan sedikit pun batal sebab ini khomo bersungguh-sungguh. Ada pun khomo bersungguh-sungguh ni dia sunat. Masuk air ke dalam hidung hukum dia sunat. Kalau tak puasa, kalau puasa jangan duduk kaca bersungguh-sungguh. Saya duduk sungguh. Khomo dengan penuh semangat. Aduh. Gigi putih macam sekhomo. Kalau tak puasa apa? Kalau boleh puasa jangan makruh. Bila telah tu jadi haram pula dah batal puasa pula dah. Ada pun bahasa Dayak kita ada buat sini sebab bahasa Dayak memang kena mubalah tu. Jangan pula bila ayah cik Dayak tu tahi cair. Bahasa Dayak kan dia cucu. Kan nama tak banyak. Baik takut masuk air ke punggung. Lekat lagi karak-karak gapo semua tu warna-warna keemasan, kehitaman, kegelabuhan, ada macam-macam warna kat punggung dia. Dia biar gitu ya. Kebau lagi. Tu orang panggil tak boleh puasa tak batal tapi apa tak batal puasa tak nak maya. Tu kena gonyah yang bersangatan, kena gonyah. Gonyah macam biasa. Tiba-tiba termasuk air, tak sengaja, tak apa, tak sengaja. Tak apa, hak sengaja ni kita pergi pisau jolok tangan sembuh pula air. Ada orang ni cuci berak sampai ke usus dia benda cuci. Dia buat masuk tangan ni habis hari. Masuk sabu pula. Sabu beris tu. Debu. Biru sampai mata sebelah dia. Jasa semua sabu semua. Tak perlu jolok terus tu. Sikit ya. Ikut luar tu bila kita duduk dia buka tu bersih tak apa dah. Nampak tak? Tapi kena gonyah kuat, bukan kena jolok kuat, kena gonyah kuat. Tipu termasuk tak ada apa.
Sebab dia memang kena gonya minggu tahid ni dia tak pergi dengan cucu. Betul kan? Nak tahid tahid minggu lepas tu. Kan ayah mak tahid minggu lepas tu. Minggu lepas ni babak buka puasa ikan siakak. Saya. Pasal apa tinggalkan dia. Dia. Lepas minggu lepas baru berasa tersuka ke dia lepas sakit perut ke apa. Bila tahid tu lepas dia perut tak tahan sangat akhirnya kita cerai lah dengan dia. Apa tak cerai lalu? Saya lagi tu ikan siakak ni. Allah pak rasa. Apa dia? Masa mana rasa masing manis apa lagi? Masing manis masih. Selagi rasa banyak imam hoge. Pak rasa. Dia tak bego. Sakit perut boyok saya minggu depan boyok bego. Bila dia bego tahid tu lah melekat lah dekat punggung-punggung luar dia tu. Dia kena goyah ke tak? Kena bersangatan ke tak? Mama balak ke? Tak boleh. Sebab kiyah pada masalah makruh bomba darah koma, itu saya kosok biasa-biasa saja. Yang pelanggan gitu boh. Bawah lagi molek bang ada. Lepas nak maya tak sos ada naji. Apa dia? Dia tengok. Ya, kalau ada batu molek banyak dengan batu dengan air tu hak nombor 1 aula. Kelas nombor 2 bahasa berok ni guna air saja. Kelas nombor 3 baru batu saja. Apa dah? Siup tak ada siup. Susah siup itu tak ada. Mesti kena goyah. Mana kata kena goyah? Ni mau main mata kan? Aku nak bahasa berok takut. Pakai apa? Tulis siup mata. Aku biskut tiger keping. Tak apa ada boleh biskut tiger. Gizi. Gizi. Tetap jatuh. Minggu lepas pula dia main takar situ dak gayut nyanyi gayut. Dia kena gonyo. Bila gonyo kena membalarah ke tak? Membalarah. Tak boleh pula gonyo ni dengan lemah lembut. Lemah lanai. Sopo orang apa? Orang joget. Apa? Minangkabau tu. Lemah lanai. Ini. Jinugo leble. Ngatik apa? Kena gonyo kuat. Tapi jangan masukkannya dalam lubang punggung. Jangan sembuh air dari lubang punggung. Cukup gonyah dengan kuat lalu air. Tiba-tiba termasuk kita jenis bahasa orang panggil lubang gig tak pun kemah mana tutup gig. Gig hak lama. Puaknya salah masuk. Ada tak sengaja tak apa. Jangan pula kita pergi sembuh. Ada orang bahasa sembuh. Dia malah gonyah. Masuk secawa. Mungkin ni ada tanda tu masuk ke bawah. Ni dia bisa sembuh. Tahu dah kata masuk ni batal. Oleh gitu biasa bergerak kena mubarakah, kena bersangatan, kena bersungguh, kena berkaca sikitlah bahasa bergerak tu. Tapi dengan syarat kita tak sengaja tidak pisah masukkannya dari lubang punggung, tidak pisah masuk air dari lubang punggung. Kalau tak pisahnya masuk juga termasuk tak apa. Ni termasuk babak hidup mubalarah. Berdoa kalau tak berdoa tak masuk. Tak apa yang kena mubalarah saudara. Kalau tidak tak sah semai. Haji itu. Masjid apa semua. Haji. Ada pukoma masuk air ke dalam hidup istinsyak ni. Tak sunat mubalarah. Tahu apa nah kata dalil. Kata bata ni masuk sesuatu ke dalam rongga di qaulihi ta'ala kerana firman-Nya Allah Ta'ala qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kerana firman Allah Ta'ala ayat Quran katakan boleh makan dan boleh minum kamu wayahnya boleh makan boleh minum tu wayah hingga jelas bagi kamu oleh benar yang putih. Hingga nyata, hingga jelas benih putih daripada benih yang hitam daripada fajar. Mana kata baru boleh pakai jadi dan ini mana lah tak dibenarkan makan, tak dibenarkan minum pada bulan Ramadan apabila sudah masuk waktu malam. Bila malam juga baru putih. Tapi pada hadis ni Allah suruh
boleh masuk dalam rongga badan. Hak jenis makanan dan minuman, ya, tak ada royak masuk ubat berak, kau masuk air, kau mau masuk air dalam hidung, kau istinsyak, kau tak ada royak. Ya bahas sini. Bahas di hadis ni, kalau Allah ni yang membenarkan makan dan minum ni, kalau yang membatalkan puasa. Kalau makan dan minum dibenarkan, jadi puak-puak yang membatalkan puasa hak lain pun dibenarkan. Bila? Boleh buat kalau yang membatalkan puasa. Bila malam lepas hari begor boleh buat kalau yang membatalkan puasa. Kalau hidung khomo yang bersangatan, ada orang kata, boleh ke tak khomo? Khomo balau boleh puasa? Ada orang kata boleh. Ada orang kata tak boleh, khomo balau boleh puasa? Boleh. Ni tanya jawab hal mana? Kalau dia cerita, dia mari, dia dua ni betul belaka lagu mana? Hak kata boleh khomo bersangatan bulan Ramadan, betul juga. Hak kata tak boleh khomo yang bersangatan bulan Ramadan, betul juga. Orang cerita mari. Dia tidak kata kawan ada demo. Ya orang cerita dia mari itu jadi baik orang. Hak demo kata tak boleh khomo bulan Ramadan, betul lah pasal kita tak boleh khomo bulan Ramadan. Hak demo kata boleh khomo tu bila malam dan lepas gori, hak tu sunnah. Nampak tak? Bukan tak boleh khomo malam pula ni takut batal puasa esok. Tak puasa esok ataupun batal puasa petang. Membayar isa kan ada. Khomo. Mau buat apa? Bersama tu. Kita tarik ayat tak boleh khomo boleh puasa. Boleh puasa tak kau puasa. Tak jaga boleh puasa malam pun boleh puasa. Boleh kalau begitu. Boleh lah khomo ya. Apa boleh khomo dah makan minum tu hewi lagi. Buat kalau lain yang membatalkan puasa pun tentu tu pun boleh tak? Nampak tak? Baca kitab ni ayat ni walaupun dia tak royak tu saya menghalalkan khomo secara mubalaghah. Saya tidak menghalalkan masuk air ke dalam hidung secara mubalaghah. Saya tidak menghalalkan jimuk. Saya tidak menghalalkan masuk sesuatu ke dalam rongga lengan sengaja. Tapi bila Tuhan menghalalkan makan dan minum, bila orang bergoreng makan dan minum ni kalau yang membatalkan puasa ke tak? Kalau begitu, kalau lain yang membatalkan puasa pun turut boleh dilakukan. Bila lepas goreng, siapa kau lepas subuh? Apa dah? Lepas subuh tak boleh. Itu tengok tu. Ayat sikit je, tapi ulama uwi kembal. Dia hurah, dia ulama kisah. Kalau gitu, hadis ni tu hawi makan, tu hawi minum. Kalau betul ulama kita kiyak, bila tu suruh makan, tu suruh minum. Kalau gitu makan minum kalau yang membatalkan puasa. Kalau gitu tu hawi juga buat kalau lain selain daripada makan dan minum yang asalnya kalau ini membatalkan puasa. Masuk dalam rongga badan dengan sengaja, pisah perut dengan gigi jimuk lah, pisah perut hidung, pisah kompor dengan bersangatan, pisah telai pula komo-komo kita telai tu ya juga dengan hari nak komo tak boleh. Pasal itu dia belum gong minum belak apa aku tadi komo tak boleh. Tak apa, nampak ni. Bila tak apa ni boleh puasa ni weh. Tak apa, lepas orang pegori sebelum orang subuh. Tak apa. Nanti kalau balas dua orang, tak boleh khomo. Dia membalas boleh puasa. Tahu tu kita kata sunat ni, kita sunat khomo membalas. Tidak boleh puasa. Kita tidak ada ayat boleh puasa, cek ayat sunat. Mana kita hak dia moyak harai pula membalas. Hak tertelek. Itu je. Kita pun ambil betul dua. Tapi hal ni kau ni. Tahu dia. My husband. Kau ada demo. Nampak deh. Atau buat lagi dua tak pernah. Balik kau betul. Gebik 3 buah pula kau tu. Jadi nampak deh. Tapi kalau lagi sedikit, orang ilmu banyak. Bila dia mari di satu tempat ada pertelengkah, ada perbalahan yang kali ni baik. Nampak tak? Tapi tidak keras. Nampak tak? Dia macam mana ni kata Tuhan itu ada rada. Tuhan tak tepat dengan kita ni. Mana orang kata soal ni kalau Tuhan itu ada rada. Kupu. Rasa kata tidak banyak Tuhan itu ada rada. Tidak. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama besar pada tu guru lagi kata Tuhan itu ada rada. Malah orang cerita. Kalau mau ayat Tuhan tak ada rada. Betul. Kalau mau ayat Tuhan ada rada tu ya. Kalau mau ayat Tuhan tak duduk dalam dada betul. Kalau Tuhan tak tepat mana boleh zat Tuhan duduk dalam dada.
Kalau zat tu hidup dalam dada, jadi zat tu ni dengan dada besar dada menggoyang hidup muat. Nampak tak? Nah, hak mau betul. Kalau gitu ayat tu ayat dada salah. Betul juga ayat dada. Ada dada betul. Aduh hidup dada dengan makna perkataan yang diucapkan di atas jalan pano. Dia tak khabar. Dia kata sahur. Mana? Dia duk rasa Tuhan ni ada di dalam peringatan hatinya. Itu hidup dada. Nampak tak? Dekat kalam hazah mudah kalau takdir. Bini aku mulah mek duk dalam dada. Mulah mek tetap di hati. Mak mek yang masak dalam dada dia. Dia kecil mek yang gemuk, mulah mek yang gemuk. Mati sebab makan banyak. Mulah mek dia. Apa makan? Obesity, capacity, makan banyak. Mati mek dia. Mek yang gemuk sangat. Dia kecil je. Tapi dia kata mek di dalam dada saya. Yang mana apa? Mek sentiasa ada dalam peringatan saya. Jadi dua-dua betul. Tu mak lihat sikit. Tapi dia pandai tanggung. Yang pula betul belakang tu ada. Baik tak usah lagi petai lagi. Kita nak kulit kita tengok kita lagi mengaji dulu. Tu luah deh. Tengok. Begitu juga kalau balas 2 hari boleh ke tak? Kamu yang bersama tu boleh puasa. Boleh puasa tapi kena biar boleh. Dia lebih gorik dah. Nampak tak? Betul subuh. Tu tak apa. Kalau tak boleh tu kau siang hari boleh puasa, siang hari tak boleh lah. Tengok. Habis itu bihila bima law wasala bila mubalawatin itawalludihi min ma'murin bihi bighairi ikhtiyari. Dan bersalahan yakni tak batal puasa, tak mudarat puasa seseorang itu jikalau ia barang atau ain atau diri jisim atau air itulah yang sampai kepada lubang rongga tanpa dia mubalagah. Dia khomo tiba-tiba masuk ada tekok. Dia tidak khomo secara membalagah, dia khomo biasa ya, khomo standard amal-amal ya. Tiba-tiba telan juga. Apa tidak batal elak pada kata tak mudarat puasa tu walaupun air sudah sampai ke tekok dengan tidak mubalagah kerana terjadinya di air sampai tekok tu akibat daripada perkara yang disuruh. Yakni sunat kedak khomo teko ambil wuduk sunat tak khomo. Bila sunat tu suruh kedak bakal sunat. Begitu saya suruh khomo hatta bulan Ramadan pun sunat kedak khomo. Sunat hanya tak lehnya makruhnya mubarak. Bini khomo tak apa ambil. Tak saduk kembali ambil patah lalu. Ni tak apa. Tiba-tiba berlewat selu-selu kita nyatelai juga. Apa dah? Nak khomo terbatuk kan. Apa dah? Dia tak sengaja ni tak apa. Ataupun orang dia kau halik belakang. Apa ada khomo? Allah buat benda. Allah mui bagus dia kau aku. Boleh jawab esok bulan saya bulan dah. Kamu tak bagus pun. Tak boleh pasal jadi bagus. Bagus boleh pilih hari ini. Boleh. Jadi dia muju pula orang dia. Pasal sengaja ke tak sengaja tak apa. Lagi pula katanya syarah wa kharaja bil ainil atharu. Tengok kita dalam matan disebutkan wa huwa wusulu ainin. Dia kait dengan lafaz ainin. Setengah daripada perkara yang membatalkan puasa apa? Iaitulah sampai ain, sampai jirim, sampai jisim, sampai satu benda dari lubang tubuh yang terbuka kepada ronggonya. Mana sampai ain? Benda tu jirim jisim. Lalulah benda ni bukan pasal jirim jisim, nak ke mana? Seperti atharu sampai oleh kesan lah. Tengok dulu fala yadurru wusulur rihi bisyum ila dimali. Maka tafriknya maka tak mudarat tak batal lah puasa sampai angin yang dicium bau air wangi angin tu bau masuk tu kan bau air wangi tu bau masuk sampai kepada dimari sampai ke otak paku. Bila kita cium masuk dalam rongga badan. Kalau kita secara halus guna teleskop nampak tak jiran-jiran dia angin jiran-jiran dia tak nampak tak? Tapi dalam kitab fiqh ulama fiqh tak panggil jiran-jiran istilah fiqh. Ni kita ngaji ilmu makhluk lah panggil jiran-jiran juga tu bagi ada wujud dia tu.
Ada kecil sangat hidup tu ni. Ada kita simpau suruh kita. Kita sambar banyak dah. Ya, jauh habiri yang kecil sangat itu petah ni. Dia bila ingin ni, dia boleh naik atas ni. Kita berseru. Oh, puasa tamatu. Ai. Okey dah. Ni. Apa tu? Ada minyak dia suruh doa. Suruh mana? Dia tukar masuk kepada 500 orang. Itu macam mana? Kawah pilih dia saja ada 7. Kawah masak merah belakang, lekat dah tekak dia. Bila banyak dia habiri ni. Ini masuk. Tekak dia sikit-sikit tekak dia. Ada naik ke otak. Tu. Tak batal puasa. Tak batal. Tu. Tak batal. Makruh suku, ayatnya buku tak batal. Dan tidak batal puasa juga wala wusulu ta'mi bizauki ila halqihi. Dan tak batal juga puasa, tak mudarat juga puasa sampai rasa kepada tekak dengan sebab kecak kepada halkumnya, seperti kecak rasa makanan. Apa tu? Supaya kita kecak rasa makanan. Tiba-tiba siapa tekak seruk kuat hati pecah tiup air tu 7 bubuh. Bagainya sama besar aku kecil ya. Bubuh 7 tiup air. Kecak sikit patek kok puasa. Allah dia kat koma tu tak apa. Makruh suku. Tu dia. Jangan pula. Mana lemon puasa tak sedap semua boleh puasa. Tahu banyak kecak tak boleh. Kita kalau boleh puasa putus mana? Sebab bini masak tak sedap. Apa bini masak tak sedap? Bini tak berani nak kecak makanan. Takut batal puasa. Batal ke tak puasa kecak makanan. Tak batal. Makruh suku kira kecak. Itu dia. Begitu kecak tidak membatalkan puasa walaupun tersalah rasa ditekak. Saya tak apa. Pisah kita lain. Itu tak boleh. Kecak tu tak ada sepoh je. Kecak tu lagu tu tak tahu kecak kau makan lebih kurang. Itu tak boleh. Ni kecak betul. Naik dia dah. Dah. Rasa lagi. Ya kecak tu rasa tekak lagi. Apa kali tu ya Pak. Ni kalau lekat bawah tekak tu bukan kecak tu bawah. Sedangkan dah juga bawah. Lekat bawah lah bawah batal ke tak? Memang batal lah bawah ni boh. Kecak ke mana bawah lekat tekak. Apa dah? Kecak ni sikit. Macam mana babo? Masalah bila kita kecak, dia boleh lekat lagi tekak. Lekat lagi kan. Memang kecak. Kecak pohon. Tu bukan kecak tu mamoh jawab dia. Tu tak boleh. Dia lekat rasa dia tak apa lah. Dekat rasa tak apa, kesan dia aja. Kesan akibat kecapan. Bila kita kecak, ada kesan dia sikit-sikit lidah dia tu. Apa dah? Sebab barapi lah, ya tetap-tetap kita ada baru sikit je. Ada baru-baru kesan kecil lah, kita tak ada apa. Sebab payah kita nak rokok buah tu. Tapi nak kerak hujung dia tak. Kecak dah, kerak. 30 puasa, 30 kali kecak, 30 kali kerak, tak ada lidah puasa tahun tu. Puasa tahun depan, tak kecak lah dia. Dia tak apa, kecak jangan tu takut. Makruh. Tapi jangan acak sangat lah. Tak apa kecak. Tak apa kecak. 100 hari kecak. Kenyang dia sekecak saja. Tak boleh semua lah. Tak comel sikit dia. Lagi pula. Dan keluar juga atas tempat yang sama. Wabil man fazin wairuhu. Fala yadurru libtihalu wa in wujida bihi ta'mul kuhli fil halqi. Dan tidak batal juga puasa, tak memudaratkan juga puasa. Dan tidak memudarat bukan. Dan tidak wabil manfazin ghairuhu, tidak cakap. Tak cakap. Wabil manfazi ghairuhu, dan keluar juga dengan sebuah lafaz lubang yang terbuka. Mana? Dia ayat dalam matan wa huwa usulu aini
min manfazin. Dia bagi lafaz manfazin itu ada tu dia nak mengeluarkan yang apa? Dia kait dengan lafaz min fazin. Mana? Dia kata setengah ada perkara yang membatalkan puasa, iaitulah sampai diringgisi, sampai air daripada lubang tubuh yang terbuka kepada lubang ronggonya. Jauh fahu. Kalau gitu, manfazin jauh fahu. Sebut dengan manfazin itu lubang yang terbuka tu. Nak keluar lubang hak terkatuk. Sapa kepada ronggo, sapa tekak tapi tidak melalui lubang hak terbuka. Jadi dia kata wabil manfazin ghairuhu. Bila sebut lubang masuk sesuatu lalu ikut lubang sapa ke ronggo. Ini baca. Ni tak ada lubang tapi nya sapa juga dia ronggo tu ghairuhu lain pada lubang mana. Fala tafriqnya fala yadurru liktihalu wa in wujida bihi ta'mul kuhli fil halqi. Kan barang itu tak ada lubang tapi nya sapa juga tekok. Di mana dia tu jawab mana tafriq maka tidak mudarat oleh bercelak. Fala yadurru liktihalu. Celak tak mudarat. Tak batal puasa. Tak mudarat oleh kelakuan bercelak. Sekalipun didapati dengannya dengan bercelak tu rasa celak pada halqu. Dia pakai celak kuat dekat mata, dia rasa tak saya pahit cekak. Asal tak rasa. Oh itu biasa pakai tak rasa. Kadang ni celak ni ada juga celak pesta strawberry. Strawberry, apple, mangga. Apa saya tak apple. Dia kuat dah. Masuk dia. Walau tidak lubang rongga mata ni. Dia rasa pas tekak tak apa pakai celak. Berhasil ni kalau pakai ubat titik pun tak apa. Ada yang orang sakit mata pakai ubat dia pahit pas tekak dia. Ni bahaya apa sebab celak pakai tak apa ubat titik lah kutu bakal dia tak apa juga. Bahaya secara ruhnya tak apa. Ada orang takut. Apa cik pakai tak boleh. Tak baik doktor. Ini batal puasa ni. Tak boleh. Saya pernah jaga orang mau. Tak batal cik jaga dengan pandai dengan jaga ikut perasaan gitu. Tak apa. Ubat titik masuk ke suruh selai. Tak apa. Walaupun salah pahit bila-bila tak apa. Walau usulah duhni ilal jufi bitasharrubil masami. Dan tidak memudaratkan puasa sampai minyak kepada rongga dengan serapan liang romo. Dia romo minyak tanya dia tekok kau minyak obat ada. Lepas ni lubang tekok dia ni yang serak minyak rasa pas tekok masalah waktu takdir ni. Dia tak batal. Sebab dia kait sini dengan jalan apa? Ya. Wa huwa wusulu ainin min manfazin jaubahu. Jadi lubang tubuh yang terbuka. Hak mata ni ada lubang tak? Mata. Ada juga lubang kalau kita tapi terbuka tak? Lubang mata tak buka. Apa mulut ni hak terbuka, lubang hidung, lubang terbuka. Dia orang ada tak lubang? Kalau dia ada terbuka ke tak? Tak terbuka. Ya bagai terkatuk dah. Cuma terkatuk bukan kalau kita sumak yang masuk. Nampak dah? Bukan pasien lubang hak terbuka. Tak apa. Habis itu tak apa. Lagi pula dan keluar wabil jaufi. Mana dari kita kata wa huwa usulu ainin min manfazin jaufahu. Sebut lafaz jaufahu tu nak mengeluarkan apa? Wabil jaufi ma lau tu ina fi khuzuhu. Masalan dan sebut dengan lafaz jaufi itu jaufi dengan mana rongga. Sebut dengan lafaz rongga tu dalam matan tu nak mengeluarkan oleh keadaan jikalau dicocok pohonnya. Soal hak puasa masalan sebagai contoh air umat silakan masalah Pak mari contoh lain lagi. Tu dia. Jadi kan kalau lah masuk sesuatu ke dalam lubang rongga. Tu baru tak boleh. Ni masuk sesuatu tapi bukan ke dalam lubang rongga. Lubang mana? Lubang lain pada rongga. Lubang hidung bukan, lubang mulut bukan, lubang telinga bukan, lubang punggung bukan. Lubang mana masuk ni?
Lubai baru masalah. Lubai mana? Lubai hak buat dengan jagung. Ada lubai tak jagung? Itu boleh masuk tu. Buat lubai baru masuk ubah. Batal tak puasa? Tak batal. Yang kita takut. Betul. Lemah ni. Nanti saya nak masuk ubah dia. Batal puasa. Bokok tak boleh. Klik makan. Tak boleh makan juga. Ya puasa ni kalau batal. Kalau pun wajib kena tahan. Tak boleh makan juga. Nampak tak? Ya kamak tu boleh makan. Tak apalah biarlah doktor cocok batal. Padahal tak batal pun ada cocok. Nampak tak? Itu dia. Kita kita cocok ubat tak apa. Doktor pergi cocok pohon. Masalah sebagai contoh. Atau bukan dengan sebab lebih hak doktor cocok. Atau dawa jurhahi fawasala dalika ilal mukhi awil lahmi. Atau doktor tak ada cocok ubat, tapi dia ni pergi bubuk ubat pada lukanya, luka orang hak puasa. Luka dia kan luka orang. Bila dia berubat luka tu, misalnya roboh motor, roboh basikal, atau dia duduk main berabak kereta tolak. Nampak tak? Ayah mak duduk atas kereta tolak. Tak leh tu kereta tolak. Nyembel ya mak. Dia tak gerak asyik. Sakak dia batu nyembel. Tutup kena batu berdarah. Cuma ubat cak tak ada kaki. Bubuh di kaki. Cak tak ada kaki, bubuh kaki. Bila bubuh kaki berasa padan ubat dia. Masalah ubat tu kuat. Berasa tekuk kau masalah pahit dah. Pahit tekuk pasal ni. Tak apa. Siapa kau otot kan pahit atau berasa siapa kau daging pahit tak apa. Tak memudaratkan puasa. Itu dia. Habis itu ilal mukhi awil lahmi. Siapa kau pahit kepada otak dengan sebab cuma ubat pada luka, atau siapa pahit kepada daging dengan sebab cuma ubat pada luka, tak batal puasa, tak memudarat, tak merosakkan puasa. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan puasa juga iaitu wastiqa'atun, iaitu pisah mutlak. Setengah daripada perkara yang batal puasa dipisah mutlak, jadi pisah mutlak batal puasa. Kalau tak sengaja batal ke tak? Tak apa demen. Bapa kita batal lah puasa mutlak. Pisah ke tak? Tak sengaja. Tak sengaja tak batal ke tak takut. Banyak pun tak apa, kenapa tak? Tapi kita tertelan tak apa, jangan pisah telan. Khomo pura pah dia kata mulut. Dia pahaya telan gong. Semua lagi dah tu. Saya ni ada motor tu pahaya. Pisah telan tu batal. Ni dia tertelan. Kenapa tak? Tak apa. Ada pun sengaja mutak, batal. Sekali pun tak tertelan mutak, tapi pergi pisah mutak, dia tak ada telan ni batal juga. Jadi kalau sengaja, kalau termutak tak batal puasa, dengan syarat tak sengaja tertelan mutak. Bila pisah tak mutak, tak pisah. Tak mutak tu mutak dengan sendiri. Kita pening. Tertelan ke tak? Ada telan. Pisah telan ke? Tak sengaja, tak apa. Tak apa. Mutah ke tak? Mutah. Pisah ke tak mutah? Tak pisah mutah. Telan ke tak? Tak telan. Sengaja ke tak? Sengaja juga. Setengah-setengah. Tak sengaja. Ada batal. Nampak tak? Ia dua. Pisah mutah dengan pisah telan. Pisah mutah tak pisah telan. Pisah mutah saja. Batal. Mutah tak pisah tapi telan tu pisah. Batal ke tak? Pisah salah satu. Nampak tak? Pisah salah satu batal. Kalau tak batal, tak sengaja mutah, tak sengaja telan. Balik mutah pun tak pisah, balik telan pun tak pisah. Nampak tak? Baru tak batal puasa mutah. Bila orang itu mutah, batal lah puasa dia. Tengok nakak dia. Dia tak tahu lagi. Kena dia hak mutah tahu sahibul baik adra bima fi tubuh tahu batal ke tak? Mana? Yang ni tak tahu. Saya puasa, saya mutah pun tak tahu lagi batal ke tak tahu. Cara nak batal puasa orang mutah pertama sengaja. Yang kedua, pisah telan. Saki laki mutah alim mulut tu. Tak pisah telan ke tak? Tak ada pisah telan, tertelan. Tak pisah mutah, tak ada pisah mutah. Kalau kita mutah dia tak batal puasa. Ada pun pisah mutah
batal puasa. Atau termutah tapi gi pisah telak makan ni hak dalam mulut hak sebab mutah. Pisah telak tu. Mutah tidak sengaja. Tertelak tu sengaja. Sengaja telak. Ni batal puasa. Ni awak masalah. Ni dalam hasyiah. Ni awak buat sebut mafhum. Dalam hasyiah hidup bahas satu masalah. Ni sedap dia masalah dia. Ni orang masalah hak payah hak tak bisa dengar dia masalah dia. Jangan dengar. Tapi kalau berlaku tak mengaji nak. Kalau kena kita, kena kawari kita, kena ke guru kita, yang mari tanya, itu benar. Mana? Satu masalah, seorang hak ada benar, misal takdirlah benar ni ada, kalau pajak ni berapa pajak ni? 10 hiji dah. Ada 10 hiji. Lebih. 20 hiji. 10 hiji sampai 10 hiji. 10 cm 10 hiji mana? Panggil 10 hiji lagi dah. Katakanlah ginilah. Katalah benar tu panjang 2 meter. 2 meter panjang 2 meter. Rupa kali. Ya. Benar panjang 2 meter contoh. Tiba-tiba orang ni teka dia tidur, dia telah benar hak 2 meter. Mana? Semeter duk alai perut, semeter duk luar perut. Aduh, kau apa dah tu? Tak ada apa-apa pun dia jadi. Mana? Duk atas masjid, tidur atas kapek masjid, mimpi makan mie. Padahal bukan mie mana? Benar kapek. Kenapa dia ibu? Dia makan. Pedahnya. Tak pedah apa tadi cicok, katu, ada dah tu. Saya macam perasa acting tak basuh lagi buat ada. Kapek pula hak bila tak tahu pedah tu pasal kapek berabuk. Kamu pedih-pedih kok yang mimpi tak pedah. Tak telah kau panjangnya ni. Ayam mimpi. Padahal orang kapek tu. Benar dia kapek tu. Baru tidur pedas sangat saya tak mampu lah. Bila bangun tidur, kalau gerak dia bangun maya tajuk, dia pun nak Allah, apa dia dekat aku ni? Dia tengok ada apa? Ada benih. Bila tengok, benih ni si ingat aku panjang dia 2 meter. Mana lagi semeter lagi? Duk alai mulut semeter, duk 2 mulut semeter. Bahkan hawa dia nak kecik hal benih, dia pun ber. Allahu Akbar, berhukum. Kalau gitu. Bila dia ada benar dalam mulut, masalahnya kan 1 meter duduk dalam tubuh, duduk dalam mulut. 1 meter duduk di luar mulut. Kalau gitu 1 meter dalam perut, 1 meter duduk luar perut. Sambung. Kalau gitu kita bersambung kalau dalam perut dengan kalau di luar perut. Orang panggil tak sah maya. Ada perut ni najis tak? Najis ada perut kita. Ada perut pun najis tak? Tak najis ada perut. Tak ada tahi tak ada mata ada perut. Kau ada sama ada tahi ada perut. Ada tahi perut tu yang itu istimewa sangat. Ada bawa tahi bawa kita ni gimana. Pakai minyak rambut, baju libah golok pun perut bawa tahi. Apa dia? Kalau hot banyak sikit. Yang penting ada tahi. Kalau gitu, darah najis dah ada perut kita. Darah. Najis tak darah. Darah ni najis tak darah. Najis dia tak darah pun. Kalau gitu, dah benar 1 meter duduk alai perut. Dengan benar 1 meter yang duduk di luar perut. 2 meter benar itu sambung ke tak? Sambung dengan najis ke tak? Bila sambung dengan najis, sah ke tak semaya? Tak sah semaya. Dia panggil menanggung najis, menanggung tali hak ada najis. Ataupun misal ada cik berok dia beri tengok sekitar orang putih kita lah hak jenis apa hak boleh kuasa macam labor ke makan labor. Hak boleh kuasa macam cicak ke makan cicak. Dia pun aku ni nak boleh kuasa kawak masalah pergi makan kawak. Kawak tak ada apa, jadi sakit perut. Berok tumpik setengah heci kawak, setengah heci tak ada perut. Dia sakok. Dia cakap itu orang dia. Sah tak yang mayat? Tak sah, pasal duk bersambung dengan najis. Sambung dengan najis tak sah, dia kena cabut tu.
Kena cabut tak ada pung, pak kok punggung. Nggih. Tapi kalau cabut kok mulut nak motong dak agak 2 meter. Nak motong dak. Duk bibe kau maye. Nak cabut takut batal puasa. Dah telek pakai benar pula. Nak mana? Apa je boleh ya? Bagus aja. Benar ada 1 meter dalam perut, 1 meter di luar perut. Nak lok lagu tu apa biar tak patah puasa, tak apa ni subuh mana. Nak habis subuh ada setengah jam lagi. Sudah. Kerak bapa, kerak boleh kerak biar tengah-tengah sempadan. Mana tengah sempadan? Huruf kha dengan huruf ha tu. Tu. Nak sumak putih. Takut orang banyak-banyak semua, kalau tak mai subuh. Tak boleh nak cabut. Nak ada kamak, tak ada kamak. Tunggu tu kamak, tak bangun. Subuh semua juga gerak tu. Tak nak mana. Telai batal. Pahala kerak apa? Kerak kot mulut. Hak dalam mulut tu ada lagi. Tengah nak. Telai hak tu batal ke tak? Telai dalam mulut. Batalnya tak. Hak dalam perut dah tak apa. Moga ia mas. Kita kira sahur dah tu. Kira kita makan belum sampai subuh. Mepi makan Maggi dah. Walah apa kira Maggi dah. Apa? Benar kapet. Hak berabuk tu putih-putih tu tak tu dah. Pasal ke mana? Tarik bagus. Kalau tarik tu mutah pula dah. Teleh adalah. Wah, pasal teleh makan dalam bulan rok, dalam waktu puasa. Nampak ke mana? Boleh tak? Duduk lagu tu apa? Tak mayat pula dah. Bijak ulama pekoh dah. Bijak tak bijak pun boleh jadi pak kita ni. Pelik-pelik saja pak kita ni deh. Pakai kursi. Nak dalah pula. Tak tahu yang perut dia tu. Sejarah hidup dia biasa makan pelik-pelik dah dia tu. Itu tak apa ya. Benar kau tu. Apa yang terpelik ke dia. Kata nak jadi boleh jadi. Nak buat ke mana? Kalau kita tarik, mutah tak? Mutah waktu kita tak? Abang sengaja tak mutah? Sengaja pisah tarik mutah. Jawabnya katanya Syekh Ramli, Syekh Muhammad Ramli, cara dia gini. Cara dia kena suruh orang cabut dengan tidak izin kita. Kalau kita suruh dia cabut, aku izin mau cabut. Bila izin cabut, batal juga. Kita pisah suruh dia tu, apa dia sengaja tak kita mutah? Sengaja tak mutah kalau suruh dia cabut. Sengaja kita pisah suruh dia buat. Kita nak kepada mutah. Bila kita suruh orang tarik, mutah tak kalau orang tarik? Kita tarik mutah, orang tarik pun mutah. Pas kita suruh dia tarik, bila tarik ni mutah tak? Bila suruh tarik dengan mana suruh mutah? Ke mana? Bila tarik mutah tak? Tarik benar dah. Mutah. Bila suruh orang tarik itu mutah. Supaya suruh mutah dah. Supaya minta mutah dah. Minta orang tarik benar tak? Supaya minta mutah dah. Hak tak batalnya mutah dengan sendiri dengan tidak minta. Kalau kita nak mana? Suruh orang tarik dengan tidak izin kita. Dengan tidak izin kita. Faham tak kan? Suruh orang tarik tidak izin kita. Kalau mau tarik bila-bila tak apa. Suruh dia. Faham tak mana? Mau tarik bila-bila tak apa. Suruh dia. Faham tak kan? Kena awak lalu depan orang. Awak sakit kau. Awak tak tarik kuat. Boleh. Kita kena buih orang tarik nanti tidak kita pisah. Tu kena ada sayang aja pekoh juga. Tak nama. Apalah, mana? Sudahlah, ada benar. Sudah kalau aku tarik ini memang batal pasal aku nak orang isyarat ada. Boleh. Kita suruh orang tarik, mak pun kesedar. Tarik. Apa tak tarik nak tarik. Ngai jadi. Ngai. Waktu tu tarik tak kau lupa. Wah, mutah pula kau. Wah, mutah. Bisa nak mutah ke tak? Tak bisa. Atau kena suruh orang tarik. Nak buat apa ya? Ataupun suruh orang tarik dengan menghilangkan kosak nak mutah. Payah juga aku tahu. Pendek-pendek kata kena ada gua apa. Ataupun buat lewo kau nak buat tunjuk kau buat kerah kau buat lepas kau biar orang tarik tak boleh. Ikutlah dengan mana biar orang tarik dengan jalan kita tidak izin. Orang tarik dengan jalan kita tidak izin. Orang tekau boleh jawab tak nanti. Kita buat kemah.
Tuan guru ayah cik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada soalan boleh ajukan kepada saya. Ngajak kita naik pula awal ni tanya. Apa orang tanya soalan ni? Kita apa? Nampaknya sudah nak maghrib dah ni. Kita kena stop dulu. Padahal tak boleh zuhur lagi. Nak maghrib dah dia kata. Saya nak pergi ke bazar Ramadan. Ada urusan sikit. Apa lah tak pandang. Patut kena ayat tak tahu. Balik kita buat jangan teteh orang. Nanti ustaz ni kaya pandang. Tanya soalan lagu ni. Sebab tak jawab. Tak boleh. Nama dia. Hak tu kalau ada orang. Fardu tak gede. Kalau kampung tak ada orang. Tu dia. Pondok Coti. Saya pondok ni Coti ni. Mak pergi Mekah tak orang. Faham mana? Kita duduk di pondok lah apa-apa. Jaga pondok. Boleh-boleh. Tiba-tiba apa ada? Ditelai dia. Mati. Dia seorang buah duduk saja. Main benar dengan kucing. Apa? Mana benar orang tidur. Tengok ada mulut dia separuh. Luar mulut separuh. Apa tak? Panawak ke mana? Nak suruh saya jawab. Saya tak ada dapat tak? Dia ada dapat tak? Duduk seorang. Panawak ke mana? Sudah tak. Apa dia tahu? Apa dia hadiah? Tak ada dia tahu. Jawab dia. Kena pilih batal poso. Kena batal je poso. Tak ada aluhan. Tak ada dia. Kecuali ada khamar. Atau tekok dia tu hebat. Buat taja dia pergi rupit. Putus. Mana tahu orang tekok taja. Apa dia? Dia kepek putus. Dia rasa. Putus. Mana tahu. Tak apa. Dia boleh kerak sendiri. Tak apa. Tak ada nak kerak dosa ke. Sedihnya aku dah duduk suara. Mereka makan lagi dah. Apa lagi makan. Makan apa? Makan benar. Benar kapat. Sudah. 1 meter duduk kat perut. 1 meter duduk luar perut. Macam mana ni? Dia kena pilih. Batal poso. Tapi puasa pun nak puasa juga. Kalau mak ni malah 5. Kena pilih batal poso. Sebab kalau kita nak jaga di puasa pertama, mampu 5 fardu. Subuh tak maya, zuhur tak maya, maghrib asar tak maya, mampu 3 fardu. Subuh, zuhur, asar. 3. Jadi baik kita gada 1 fardu, nak pera 3 fardu. 1 ni tak ada rahsia. Rahsia banyak. Ya sebab apa kena gada kena batal puasa. Sebab puasa dengan mayat besar lagi mayat. Kalau tinggal mayat ada hukum kata kena bunuh lah. Misal kita naik atas kapal. Naik atas kapal perahu, misal kita pergi berderak pergi berderak nak pergi kepada Langkawi. Naik feri, Allah mak saya dia nama Mejah pun naik. Duh atas kapal tiba-tiba berlaku ribut kapal terbalik tinggal perahu. Duduk atas perahu sedih pun dia atas perahu. Seminggu duduk atas perahu. Berbekalkan makan apa? Biskut tiger. Ada lah tu. Aku juga biskut tiger ni ngapai ke mana. Duduk atas tu biskut tiger. Kuat macam rimau lah kita. Makan rimau beberapa hari je, dah seminggu jadi rimau. Habis tiger jadi tikus lah kita jawab dia. Lapar. Lepas tu tu lapar bila ayah mak kata aku bukan dia ni 2 minggu tiger tu habis kot tiger. Mak pun laparnya gigi kutih kayu perahu. Betul tak ada capek. Mana tak tahu. Dia punya dia suka sedap tu kadang-kadang capung air-air apa dia. Berbulu sikit jadi masing manis tadi. Bagi tak banyak dia pakai. Apa bocor sebab dia putih tu. Putih kuat dia mulut. Mak ada. Kuat dia mulut. Bocor. Bila bocor macam mana? Air masuk tak? Masuk masalah macam mana saudara kita. Teruk peti. Sikit. Punggung air. Teruk guru ni. Habis teruk dah seterik tak ada orang. Tinggal 3 orang. Daripada kening. Nak teruk pun dia kita. Kening.
Tak tahu mampu direka. Nampak ke mana? Cuba tengok. Nak tanya sikit. Kenal dia dah. Nak apa? Ada. Mau maya dah. Tak betul lah. Maya. Tak tinggal maya. Semua hidup. Terhembur tak tengok. Tahun ni pun tak tahu. Dia dah rekod. Mau tak katanya? Aku pun. Tak jadi ingat tu yang aku tanya. Kalau aku tinggal juga. Aku tak teringat dah. Aku beri sama tanya. Aku memang tak ingat. Mau menjauh. Aku ni kapin. Ataupun aku Islam tapi semua hidup tak ada sama je. Aku tukar sama ibadat maya dengan ibadat puasa. Berat lah. Dia tukar dua tu. Saja aku puasa fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita kalau yang maya teruk sangat. Tetap biasa maya. Pandai teruk mana? Boleh teruk dia. Apung ikut juga. Nampak dia? Mapuh dia. Tak apa. Nampak dia? Itu tak ada gampang. Kau tak maya. Nampak dia? Itu molek kau tak maya ni. Nampak itu? Mulanya. Kalau pergi Mekah nak kapal nanti. Ada. Sebuah maya pun kena gegak hanya nak pakai mu. Tak pasal-pasal. Kalau gitu, kalau tak puasa, tak ada kena bunuh. Tapi kalau tak maya, ada siapa hukum kata kena bunuh. Kalau tak maya. Itu dia ni. Ada pun kalau tak puasa, tak ada apa. Kalau tak puasa, haram dosa besar juga, tapi tidak seberat dosa besar dengan maya. Nampak ni? Kalau gitu, kita pilih dengan jalan membatalkan puasa. Tarik ya. Tahu nak kehil lagi. Kalau nak batal puasa, molek tarik tu molek telah benar apa? Ulama pergi lagi. Mana afdal, mana aula. Orang ni nak sekali nak batal puasa pun nak batal puasa dengan jalan kebajikan. Tapi jadi pahala lagi. Taklah batal lah rugi dah pahala puasa. Tapi jangan dia rugi banyak perkara. Yang mana kan? Aula telah ke? Aula ke? Batal baru. Ulama fiqh kata molek telah. Kalau tak mudarat. Tak apa molek telah. Kalau tarik mutah. Bila mutah satunya lemah tubuh. Ini hasil tak ada ayat. Ada hasil ayat. Bila tarik mutah tu najis tak? Kena ada mulut kita, kena ada gigi kita, kena ada baju kita, cuma ada luar. Jadi menajiskan. Jadi mutah najis banyak taruh. Kalau gitu molek telah. Tak ada kena basuh gapo semua tak ada dah. Nampak dia kena khomo pula kamu tu. Muka bagai najis le perut tu ni. Kena khomo pula banyak kerja kena gosok gigi pula dah. Kena pula subuh nak habis. Tu kan? Kalau gitu telah lah. Telah nak berapa panjang ada 1 meter lagi, ada 2 meter. Mau telah berapa? Keraklah kat mulut mung tu. Temu nak makan tu, dia kerak sikit. Kak dia kan telah. Nampak itu? Kerak sikit api, kerak. Telah pada kat mulut tu tak apa. Batal dah tu. Nak apa? Bila berak, jadi sambung berapa? 1 meter. Jadi tolak boleh jadi. Maknanya molek telah. Nampak ni? Yang kedua tak letih tubuh. Nampak dia? Apa tak letih tubuh? Semoga hari puasa. Walaupun batal puasa, kena tak puasa. Kena imsak tak. Kita pergi tarik, tubuh habis sahur saat ni pernah. Misal bukan telah benar dia cik. Telah rambut mek dia. Panjang rambut mek dia. Masih lemak sedap. Kasih lemak. Sedapnya masih lemak. Bestnya. Potong rambut mak dia. Dia tengok rambut mak dia ni kalau ukur sedepa je. Tapi sedepa kalau dia keriting ni rupa sedepa. Sebenarnya tidak sedepa. Betul tak Papa? Tu pengakuan daripada orang panggil orang ahli orang biasa. Betul Papa. Orang keriting dia tahu. Jangan tak saya tarik dia spray. Kan dia mau tengok sesi. Bila tarik kadang gipak ikan. Dia golong dia. Lepas sesi mana? Jadi mana rambut mak dia ni harus depa. Dia kita leh. Tarik apa mak spray apa ni? Kamu saja lah.
Kamak kabu saya kabu mok dia. Tu dia. Mok pun nak muka puasa tak mandi lah mana dia. Tukang ada air tak apa. Kalau mati dulu rambut pun bukan jiwa haji. Takut gugur rambut pun patah. Tak patah. Udah elak dalam air ni bapa. Air ni jiwa haji. Jangan dulu. Warak tak. Tu kalau dia pelak. Dia rapi makan selumak lekat rambut. Isi tarik. Apa ni mek spray pun. Lupa apa rambut mek dia. Ubah lagi belai putih. Mana buat mana? Tarik jadi motor. Telah jadi batal dia buat puasa. Tarik motor. Batal puasa dengan motor. Telah batal puasa dengan telah. Mana buat mana? Gerak telah lah. Tapi buat logam mek ni. Lepas gutu cek mari dekat seguli. Aku panggil dia kilai guni. Kilai gutu. Kapun ni gelar ke dia. Pasal logam pun muter lagi. Mak dia berkak sikit. Kaya tinggi lah. Wak ubah. Dia berkak. Baru kedua kita ni kan. Telah. Kalau kita motor. Bila motor, letih dah tubuh. Batal tak puasa motor? Batal puasa boleh makan tak? Tak boleh makan. Batal puasa pun kena wajib imsak, wajib terhepah. Berkocok tubuh, getik tubuh. Telah. Setepoi telah memuya. Telah maklum. Rambut mak ya setepoi bersama dengan 3 repon. Jasa spray tu. Bila terik kita 3 repon. Dia tarik motor uat. Hak sahur saat ni, hak bokok goreng saat ni, hak mari dulu, hak makan tekau tak puasa tengah hari mari, habis tu. Betik tu kita. Nya kita imsak berdoa. Jadi banyak kerja begitu orang kata molek telah mana tu ada mak dia, rambut mak dia ada 2 repot lagi tu, keraklah kat mulut pas telah ada 2-3 cile mulut tu. Nampak tak? Orang mak buat kilo kan. Ada Quran tu. Ada Quran tu. Tak ada surah pada menyatakan telah rambut mak. Tak ada. Rambut mak yang spring. Tak ada ikut ni kerja ulama tak kan. Tu bijak ulama kita cari temu. Lagi banyak ni. Kalau gitu wastiqaatun. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan puasa ialah sengaja mutah. Dipisah mutah. Min ziyadati kata wastiqaatun ni daripada tambahan aku di atas matan asal. Mana atas matan asal ada banyak babak mutah dengan sengaja. Sebab ada kata mutah dengan sengaja ni batal puasa. Kita tak kira tak ada banyak. Tak ada banyak hukum tetap batal. Wa in tayaqqana annahu lam ya'ud min al-qaidi syai'un ila al-jawfi. Dia kata sengaja mutah batal puasa dia tu sekalipun diyakini bahawa tidak kembali, tidak tertelan daripada mutah orang yang berpuasa itu oleh sesuatu mutah kepada rongga. Yang ini dia bisa mutah. Kenapa saya bisa mutah batal ke tak puasa? Batal. Kalau sengaja mutah batal puasa. Tapi saya yakin tidak tertelan walau 1 juha pirik sekalipun. Tengok dia yakin. Yakin kau putus. Mutlakon semata-mata tak telah, tak ada kait apa. Cerak tak telah. Pisah mutah. Diri pisah mutah tu batal dah puasa. Atau kita tertelan dia tidak telan. Pisah mutah. Diri pisah mutah tu batal dah puasa. Kalau diri pisah mutah lagi pula pisah telan, tu cerak lah batal. Nampak ataupun mutah tak sengaja tapi pisah telan ni batal je. Kalau gitu batal puasa dengan sebab semata-mata sengaja mutah batal. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan puasa juga ke dia. Wa inzalun limaniyin bilamsi. Dan kalau lamsi setuh yang berlainan jenis, lelaki, kulit lelaki dan kulit perempuan. Pak bagi dengan apa? Lamsi. Kalau masih kulit yang sama jenis, yang tak berlainan, sama spesies, jatuh. Kalau kita bila mak mari dengan bilamsi dengan makna setuh lain-lain. Sebab kalau terjemah lagu ni je. Setengah ada perkara yang membatalkan puasa dia telah keluar mani dengan setuh kulit mana? Setuh kulit juga. Morak sini nak kulit jatuh betina.
atau betina jatuh berlainan jenis. Setuh kulit yang berlainan jenis. Nama apa dia mah tubik berlainan jenis sebab main dengan lamsin. Kalau tiba main yang ibarat ini ibarat wa izalu limaniyin bimasin. Itu dengan setuh kulit hak satu jenis. Terjemah kalau kita jawab setuh kulit di segi kita je. Tak jawab kulit lah. Kau tak ada kulit dengan bagi repekah, bagi hawa rupa. Jadi tak jawab setuh kulit. Tapi kalau Arab bila setuh kulit dengan mana lamsin, dengan nafas lamsin, itu kulit yang berlainan jenis. Kalau kulit dengan mana masin, kulit yang tak berlainan jenis, spesies sama lelaki sama lelaki. Kalau gitu, setengah daripada perkara yang merasakkan puasa ialah keluar mani dengan sebab setuh kulit yang berlainan jenis. Ya tetina masalahnya. Setuh tu pula. Setuh tu bilang si basyaratin bisyahwatin, setuh kulit dengan ada syahwat, ada ra, ada ra. Daripada perkara yang membatalkan puasa wa inzalul si basyaratin bisyahwatin, membatalkan puasa bersentuh kulit dengan keluar air mani itu dengan sebab sentuh kulit dengan syahwat. Qawati bila inzalin bal aula, iaitulah seperti setubuh kita jimat isteri dengan tidak ada inzal. Jimat tapi tak ada kuasa inzal. Bahkan lebih aula, lebih terutama kalau setuh keluar mani. Kau harapkan setuh bini tak naik, setuh bini tak masuk. Kalau setuh bini naik orang pula tu, lagi pula keluar ni kau baca. Nampak tak? Tak ada orang kapur apa, tapi kita setuh bini tu air mani. Tak ada orang kapur, tak ada orang apa baca. Kalau sudah ada orang baca, tak ada orang. Orang ni syahwat sedap lah. Orang baca. Apa dia? Mungkin mulut oyak. Allah. Itu tak betul. Nyakit orang orang panggil. Dia orang ada. Nama nyakit orang. Apa orang? Mulut orang. Itu nyakit. Ada kita suku tu. Mana tu air mani dengan sebab setuh tengok. Tak nak orang. Saya ni tak ada kuasa apa-apa, tapi air mani tu beri tak. Tu. Walaupun kita tetap batal. Masa ada setuh. Ataupun saya tak naik gerak, saya ni setuh tu air mani tapi saya dengar. Tu memang ada waktu tak salah ya. Nampak tak? Misalnya mari tanya, apa ya. Pokok dia baru begini. Saya setuh bini saya semalam. Tak apa. Bini setuh, apa bini dia tidak bini musoleh. Tapi bila saya setuh masa tu setuh bini saya tu air mani saja. Saya tak ada orang kapur. Saya terjaga iman saya bila. Saya tak ada orang kapur. Tu air mani je kok. Tetap batal. Sebab apa? Tu air mani ada yang jalan setuh retina. Nampak tak? Tu air mani walaupun tak ada orang, tapi bila setuh retina, tu air mani tu batal. Dia bawa ayah tu mak pun tanya. Saya pun tak tanya kan. Saya setuh juga bini saya. Kata tu air mani je kok. Saya dengar. Tu tak kenal wayak dah. Tu tetap dah batal. Tak ada orang apa batal. Dia dah buah. Dia nak buah retik. Buah retik dia. Batal puasa. Satu. Dan setengah daripada perkara yang membatalkan. Jadi. Dan. Illa. Tak batal puasa. Illa fi naumin au bi nazarin au fikrin, melainkan tubik mani mana hak tak batal puasa. Tubik mani mana hak tak batal puasa. Inzal mana tubik mani keluar mani. Tubik mani mana hak tak batal puasa. Yakni inzal maniyin hak tak batal puasa illa fi naumin. Mimpi tubik air mani. Mimpi duk dakak dengan apa? Duk dakak dengan ratu cantik Bangladesh. Dia perlu Bangladesh kata saya sayang kepada Abang Pong.
Bapak ni comel, dia kata. Teringat ke kucing saya, teringat ke bapak. Dia kata, ya perlu. Kita pun, kita tak biasa meeting nak. Meeting hari tu, tengah hari pula. Tu baik mana, basuh jeruk habis, kapek masjid. Kerak pula kapek masjid. Pas kemat nanti ni, batal ke tak puasa? Tak batal puasa. Tu baik mana dengan jalan, meeting. Yang dia pokok lah kita. Tak apa. Dan lagi pula tak batal puasa juga, tubik air mani dengan sebab bina zore dengan sebab mikir. Bina zore dengan sebab pandang. Tengok tiga jenis nafsu buah. Tak syekh dia. Pergi kalau panah, tengok tino dia. Tina Cina. Pakai apa? Pakai luar dalam saja. Wajib dalam tak akak. Terus Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, Allah. Mana you bodoh tak biasa. Tak biasa air mani lagi. Tapi berapu. Pecah pula boy. Patah orang pasal aku nanti Cina kapi bodoh pasal banyak. Tua lagi kau dia tu Cina amat 70 nari mari nomor Cina. Tu air mani juga tak syih tengok. Biar ke dia. Tu air mani je. Tu air mani juga. Tua 70 ni. Jadi itu kapak Cina tu. Tu air mani juga. Batal tak puasa saya apa-apa? Tak batal. Mustuh dia ke tak? Tak mustuh dia. Tak mustuh siapa? Tak mustuh siapa-siapa kita tak berkaitan lah. Tiba-tiba tak tahu mana jadi gagah. Hak tengah ni berat. Jadi binatang peliharaan ni burung kita jadi gagah. Hari tu berat. Mutuh. Dia tua bapak saya tak boleh terima lah undang-undang macam ni. Tak apa lah, puasa tak batal yang hidup bimbing. Nak Cina foto, kafe bengok. Ada nama saya dah ngapak ke dia lah, aku tak kata dia. Tu mau kita tengok tak apa. Tak apa. Dia tengok tajuk. Dia tak ada sebuah ni. Ada ni sebuah. Budak kecil kan panggil sebuah buah. Ataupun tu air mana yang dia fikir. Au fikirin mikir. Tak syih pun nang bodoh esok kain nang mari. Tapi comel juga 70 ni boleh. Mikir. Sedapnya kedut-kedut gitu masa pekan berapula gitu. Berapula. Ini tak ada pakai kapal, ada pakai nyapu. Bila dia ada nyapu. Ingat kau topik umur 70 ni berapula. Tak batal puasa. Pakai batin nyapu. Dia tak apa. Dia masalah dia bocor, dia tak ada apa lah. Jadi bagai tak apa nak komen dia. Dia ada bagai tak mau dia kena pergi sewi dia. Lendar kak bagak apa tak tahu tu. Dia kena pergi sewi. Dia lagi ke hospital. Mana tak batal dia. Mikir. Apa yang tu bik mani? Aulam si bila syahwati. Dia setuh dengan tak ada syahwat. Setuh tapi tak ada syahwat. Tu bik mani. Mak tadi setubuh tak tubik mana? Mana tadi kata setuh dengan mana setubuh? Ya gis setubuh. Ya ada kalau apa sila ni? Kawat bila izalin. Dia jimak dah bini dia ni. Cuma tak tubik air mani. Hak ni batas mata-mata. Dia jimak dah bini dia. Lagi pula tubik air mani. Cumanya tak ada syahwat. Batas jimak bini tubik air mani tapi tak ada syahwat. Batal. Tubik air mani dalam jimak tak ada syahwat. Ada, dia tak batal. Mana ada duduk apa jimak tak ada syahwat ada. Bini dengan bini hanya tak kena. Nampak dah? Tengok ada gambar comel putih. Dipakai perdah. Nampak hidung macam. Bila bini nikah tengok bukan hidung macam, gigi macam. Ini jongnya nah deh. Akak insya-Allah apa cakap. Gigi apa? Malah bini tak apa nak bersemangat lah mana. Mai lebih boleh. Gitu muka. Setelah tak ada syahwat. Tubuh bini tak ada syahwat. Air mani tu boleh hancur tapi. Tetap batal puasa. Ada pun ni masalah setuh. Ini baru nama masalah setuh. Awalan sin jadi setuh bini dia bila syahwatin. Setuh bini tak ada syahwat. Mana depan bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini pun saling bini dia. Bini pun senyum. Saling bini dia simpannya dia. Belah tu air mani. Allah. Dia tak boleh sembahyang orang ketiga. Bini tu. Maaf kita dah. Bini pula tu man. Siu tu nak puasa lembut. Tangan tu tak. Belah pula air mani. Tak batal. Sebab dia tak ada syahwat. Tadi dia tubuh air mani. Cuma tak ada syahwat.
Hanya dia tubik air mani tapi tak ada syahwat tak apa. Itu dia. Atau bini tu tina tu bukan bini dia, tapi itu harai lah. Tina daripada bini. Itu bini tak harai. Tubik syahwat, tubik apa air mani. Syahwat tak ada, tak batal. Tu dia yang dikatakan sentuh dengan tidak ada syahwat tak batal. Atau peluk perempuan kepada dirinya. Mana? Tu. Au dhammi imra'ati ila nafsihi bihaidin. Atau dia tina dipeluk dia dengan tidak lapis. Misal dia baru kelik daripada KL, tak saya kelik. Assalamualaikum. Tubik tak beli dia. Tubik dakwah orang tak beli, suruh hidup pondok. Dia baru kelik. Assalamualaikum. Jadi ngomong. Hari pertama puasa. Waalaikumsalam. Allah Akbar peluk. Peluk. Berah pula. Berah kerek. Berah ya. 3 hari terang. Tengok Cina tu. Wah habis. Kenal dia belakang. Tu dia bini penyakit peluk boleh. Dia tak ada pun. Dia mesti tak dia pergi peluk bini tu kita kekeh. Lama tak ketemu tu lelaki. Pisah berapa hari tu. Pisah saat ni baru tu di subuh. Dia tengah hari kelik. Dia baru menikah kan. Peluk berat pula tak siap. Batal ada puasa tak? Batal puasa. Tapi syarat lah. Syarat kan lah. Syarat tu setuh tu. Biha ini. Dengan berlapis. Setuh hanya berlapis. Mana setuh baju. Tak setuh boleh setuh berlapis tak. Tubik air mani pula. Peluk perempuan kepada dirinya dengan berlapis. Dia katakan. Dhammi mara'atin ila nafsihi bihaili. Mana kata berlapis tak tubik mani juga. Tak apa. Tafriq mana? Yakni tafriq pada masalah tubik tidur, tubik air mani. Tengok orang tengok tak cara mula 80 ni tubik air mani. Mikir tak cara 80 ni tubik air mani. Itu bini tak ada syahwat tubik air mani. Orang tina bini diteruskan peluk dia pakai baju. Dia tidak satu kulit tubik air mani juga. Tubik air mani hak pesen lagu ni tafriqnya fala yusidul inzalu bi syai'in minha sawma lintifa'il mubasharati aw syahwati. Setuh lagu ni inzal lagu ni tubik air mani pada masalah ni mana? Tidur tubik air mani, mikir tubik air mani, tengok tubik air mani, setuh dengan tak ada syahwat tubik air mani. Lagi pula orang tina peluk dia berlapis. Tubik air mani juga. Hak lagu ni tidak membatalkan puasa, tidak merosakkan puasa. Apa tidak merosakkan puasa? Elak dia lintifa'il mubasharati aw syahwati. Elak dia kerana ternafi setuhul. Dia tak ada setuhul. Atau ternafi syahwat. Dia tak ada syahwat. Maknanya gitu tubik air mani juga kulit tak ada setuh. Dia ada syahwat pun kulit tak setuh. Bini peluk dia ada juga syahwat kulit tak setuh. Ataupun dia setuh kulit dengan bini dia tapi syahwat tak ada. Sadar. Tak ada syahwat. Sadar. Tubik mani juga tiba-tiba. Maka tak batal puasa. Ada pun kalau keluar mani dengan sebab setuh lagi pula ada syahwat, maka batal puasa. Itu dia. Kalau tubik mani disertai dengan setuh, lagi pula disertai dengan ada syahwat, tubik mani, maka batallah puasa. Mana ada salah satu ni batal. Setuh dengan tidak ada syahwat atau peluk perempuan kepada dirinya dengan berlapis, tak batal. Habis itu dan setengah dapat ada perkara yang membatalkan puasa juga. Wawatun. Maknanya kalau ada keluar mani dengan setuh kulit atau keluar mani dengan syahwat, batal puasa. Habis.
Kemudian setengah dari perkara yang membatalkan puasa juga itulah wawatu'un fi farjin kubulin au duburin ma'a ta'ammudi dzalika kullihi wa ikhtiyarihi wa ilmin bi tahrimihi. Dan setengah daripada perkara yang merosakkan puasa juga ialah setubuh pada faraj. Jadi tadi ayat masalah keluangan ni. Ini ayat masalah setubuh. Setubuh pada faraj, kubul atau dubur. Ma'ata'ammudi dzalika serta sengaja dia tidak tak kata lalai, tak kata tak ingat, dia bisa bizalika pada demikian itu setubuh. Tak kira lah setubuh itu pada kubur atau dubur. Lebih kalau berlaki tak ada tak cara highway tuan jalan kampung dubur. Lagi pula nak jalan waktu tiarihi dia pilih, bukan orang tekan dia, bukan kakak power kita tekan tak syah tekan di masuk putih kayu punggung dia. Kita tak saja, tak saya pak yang kena sai kena nak gepok cocok tak sungguh masuk kat dekat ada weci biru mokok masuk ni dia tak sengaja bukan tu tidak sengaja bukan pilih dia ni dia pisah lo punggung orang nak sumak kayu tu ni waktu hari ni pilih dia wa ilmin bi tahrimihi dia tahu kata haram buka puasa pada bulan Ramadan siang hari dia tahu ni batal mana kata setubuh pada farak kubur dan dubur. Farak ni umum kubur ke dubur. Lagi pula dia pisah, lagi pula dia pilih, lagi pula dia tahu kata haram ni batal puasa. Kalau tak tahu tak apa mana dia pisah, dia sengaja tapi dia tak tahu baru masuk Islam tak apa ya tamak kau tak batal puasa batal baru masuk test mari baru Islam tak apa tak tahu. Atau duk ada hotel dia ni rupanya Tarzan Malaysia rupanya dia lepas bukit tu kecil lagi main buruk apa semua dia tahu kata wajib puasa wajib main cuma dia tak tahu apa perkara yang membatalkan puasa. Dia ingat ke puasa ni batal sebab makan dia dia duk ada hotel dia main buruk apa semua tak apa dia tak tahu tak apa. Kata lagu ni min ziyadati tambahan aku di atas mata asal mana kata mata asal tak ada wajah ni. Apa tu li subuh di ba'di zalika bin nasi wa ba'dihi bil ijma'i. Lagu mana yang boleh kata batal tu setubuh pada farak kubur atau dubur serta sengaja pada demikian itu lagi pula ada pilihan lagi pula tahu kata haram itu. Hal ni ilak dia kerana sabit kata haram ni kerana sabit sebahagian demikian itu kata batal puasa di setubuh farak kubur dan dubur sengaja pisah tahu kata haram itu kata batal tu dengan sebab ada nah. Ada nah lagi, ada tadi. Dan sebahagiannya lagi nah lainnya pula dengan sebab datang ijma ulama kata batal puasa maka batal puasanya. Kafirnya fala yusidu syai'un min zalika ma'anisyani aw ikrahin aw ikrahin aw jahlin bitahrimi. Kafirnya maka tak batal lah maka tak rosak lah puasa oleh sesuatu daripada demikian itu tubik mani itu. Tubik mani mana tak puasa disertai dengan lupa. Kita tak tahu kata puasa. Hari pertama puasa yang nikah mazing tak tengok kalender. Awak baru nikah ni kalau tak ada cara kalender, dia tak cara bini dia tak cara ke dia. Di mak hari tu rupanya puasa hari tu. Sekali tak tengok TV, kau tak tahu maklum, mak tak tahu kata tak ingat hari ni tu puasa. Dia pergi jimak. Puasa hari ni be. Weh, lah puasa kita tu setubuh tu bawah nanti weh. Tak apa, tak batal puasa. Dia tak tahu. Kita pergi apa tak makan lagi. Dia ni ada lah malam tu cuma dia tak teringat hari pertama ni kalau dia teringat. Atau ikrahin atau secara paksaan mana saya kena dia pergi jolok putih kayu. Dia tidur saya kena pergi jolok putih kayu. Saya kata buruk jadi dia. Jadi sumak putih kayu saya. Kena sungguh deh. Masuk ke weci. Batal tak puasa mu tu? Tak batal. Aku tak sengaja aku mau dipaksa tu. Aku tak tahu. Jadi mu dosa. Au jahlin bi tahrim. Dia tak tahu kata haram. Dia tak tahu kata tak boleh. Setubuh siang hari bulan Ramadan boleh jadi muallah baru masuk Islam atau makhluk hak duduk di bukit Tarzan Malaysia. Tak apa. Hak ni elak dia li uzri kerana uzur orang hak tak ingat orang hak kena paksa orang hak tak tahu kata hukum haram orang ni masuk dalam kumpulan uzur bila uzur syarak
Ia tak sepengah mayat. Kalau mayat uzur pun wajib semaya. Kalau puasa wajib puasa pun, kalau uzur tak wajib puasa. Lepas tu kalau bab saat ni bab terlalu tu dia pilih kena batal puasa. Sebab puasa uzur tak puasa. Nak rengek ibadat puasa. Kalau mayat tubuh putus dua, otak duduk tengah khabar lagi. Tengok waktu semaya nak habis 5 minit. Tubuh yang kedua letak dalam bunga tayar lagi terela. Tubuh yang ke atas ni khabar lagi. Ya sini na'udzubillah, mana tahu mana kita naik motor dulu balik semangat. Wah, tak ada boleh takut, tak ada boleh takut. Moga naik biskala. Kau bisa naik motor. Itu ada kan? Aku ada terela. Ya naik belah ni kita tengok tapi nak belakang. Tapi nak belakang nak tengok orang dia kena tinggal. Tengok depan yang betul kan? Depan terela. Tubuh separuh halus tayar terela, separuh luar tak, duduk luar tayar terela. Pemolat tengok tak khabar. Tengok je 5 minit nanti nak habis maghrib. Semaya hormat waktu. Wajib semaya kalau khabar lagi. Awak nak? Uzur dah tu tak uzur. Orang tak ada tubuh setengah. Kalau puasa uzur tak apa. Boleh buka. Tu tengok. Musafir. Tak puasa tak apa kalau musafir. Kalau semaya? Saya nama tak maya. Saya musafir. Musafir kena maya. Tak lah. Tak puasa lah. Tak puasa tak apa. Okay, habis itu. Kemudian nak ayat wal wad'u fi duburin kakubulin. Ini nak ayat masalah apakah perbezaan setubuh pada punggung dan setubuh pada kubul dan dubur. Apa beza dia? Hukum beza apa mana? Supaya kita hukum setubuh pada kubur dan setubuh pada dubur. Katalah wa wad'u fi duburin kakubulin. Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.